Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia hari ini, edisi 30 Oktober 2020, hari Jumaat bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan baik sahaja, sihat walafiat. Semoga dalam keadaan yang bertenaga, semangat hari ini. Anda bertemankan kami di studio, saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum. Diharapkan anda semua ceria-ceria selalu hari ini. Hari ini Jumaat kan? Orang kata hari ini minggu yang terakhir dalam bulan Oktober ni. Jadi diharapkan semua kekal selamat, semua kekal sihat. Okey, kerana hari ini kepada yang tak boleh menonton kami secara langsung di Kaca TV, boleh tonton kami secara live di Facebook MHI TV3. Dan pastinya hari ini pelbagai perkongsian akan kami kongsikan, bawakan kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Dan Sofia, hari ini bukan kita berdua je kan? Betul. Kita bersama dengan Abang Long kita. Assalamualaikum. Ali Iskandar. Selamat pagi. Sihat? Dah lama kita tak bergandengan, Ali. Sejak saya kembali bekerja di studio. Betul. Ini kali pertama kita bergandengan. Ini kali pertama. Saya sudah pernah kan? Mampu menatap wajah anda dari rumah saja. Allah, itulah dia. Dan saya menatap wajah kalian dari rumah pula. Alhamdulillah sihat adanya. Kami harap anda semua sihat dengan keadaan yang serba baharu ni. Betul. Dalam kebiasaan kehidupan dan juga normal ni. Hari ini kita ada pecahan warna kan. Maknanya saya hitam, Sofia oren. Dan pecahan itu ditaburkan kepada baju. Kepada saya di sini. Gabungan hitam dan oranye. Kita agak sedondon lah. Tapi itu emas lah sebenarnya. Ya, kita mahukan keceriaan anda semua. Semoga kita masih bersemangat dan mempunyai orang kata sifat perjuangan yang tinggi. Kita difahamkan, disebutkan Melissa tadi, beberapa hari saja lagi kita akan menjengah masuk ke bulan November. Dan so tentunya 6 November ini adalah tentunya hari ataupun tarikh yang dinantikan oleh begitu ramai semualah rakyat Malaysia sebagainya untuk melihat pembendangan bajet. Adakah pihak kerajaan sendiri akan memperuntukkan kos-kos yang tertentu untuk membantu kos sara hidup kita. Kita memang sangat terkesan dengan penanganan COVID-19 sebagainya. Ini antara tarikh penentuan yang sangat-sangat dinantikan ramai. Dianggap sebagai, kalau saya rasa akan barangkalilah disebut sebagai belanjawan COVID. Kan, sebab peruntukan yang akan diberikan ini lebih menjurus kepada bagaimana nak mengendalikan situasi pandemik ini. Betul. Sebab kita jangkakan pada pertengahan tahun perkara akan semakin pulih. Tapi tiba-tiba ada gelombang baharu kan. Jadi pengurusan kewangan dan juga ekonomi ini perlu dibuat dengan sebaik-baiknya untuk menangani situasi ini bila masuk tahun 2021 nanti. Jadi minggu depan ni kita ada dalam tempoh seminggu untuk mendengarkan pandangan, pendapat dan juga buah fikiran. Apa yang bakal dibentangkan. Dia macam saya selalu menganggap dia macam anak sekolah tahun depan. Apa ni? Checklist apa nak belanja beli, berapa, apa yang kena belanja, apa yang tak boleh dibelanjakan dan sebagainya kan. Betul. Ya, macam itulah. Tapi yang menjadi risaunya ketidaktentuan menuju ke tahun depan kerana ialah ini gelombang ketiga. Kita harapkan tiada gelombang yang keempat dan sebagainya. Tapi banyak sebenarnya sektor-sektor yang memerlukan begitu banyak kewangan, sumber kewangan sebagainya kerana memerlukan, terutamanya bagi mereka di barisan hadapan lah. Mereka telah pun berjuang dan masih perlukan sedikit peruntukan untuk perancangan tahun depan bagaimana pula. Dan begitu saja kita akan bincangkan banyak lagi sebenarnya. Di antaranya hari ini yang menjadi topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan pengalaman pembedahan bariatrik sebenarnya, Marsila. Betul, dan kita akan berkongsi pengalaman seorang yang telah menjalani pembedahan bariatrik ini dan juga kita ada seorang tetamu di studio hari ini iaitu Datuk Dr. Tip Fuji, pakar bedah bariatrik dan metabolik yang akan berkongsi mengenai kita apa itu bariatrik ini sebenarnya kan. Kadang-kadang kalau kita cakap bariatrik ni apa? Okey, kalau bahasa mudahnya kita boleh klasifikasikan bariatrik ini sebagai satu pembedahan mengecilkan usus. Ada orang panggil potong usus dan sebagainya. Itu bahasa pasar lah, bahasa mudahnya lah. Ngilu rasanya kan. Sebab kita tak nak. Ada orang kadang-kadang melihat pembedahan bariatrik ini sebagai satu trend kecantikan. Sebab kita tahu hasil daripada pembedahan bariatrik ini adalah menghasilkan bentuk badan yang lebih kurus, yang lebih langsing dan sebagainya. Jadi tapi kita tak boleh salah anggap tau. Pembedahan bariatrik ini sebenarnya bukanlah pembedahan kosmetik. Itu kita perlu tahulah dan nanti kita akan bincangkan bersama tetamu kita. Barangkali itu juga antara cara yang dilihat sebagai jalan pintas untuk menurunkan berat badan. Sebab ada orang ni memang jadi suka makan. Betul. Jadi kalau suka makan,
kalau tangki itu kecil, barangkali ini akan memberikan kesan lebih cepatlah berbanding sebab ada yang berjoging dah buat macam-macam bersenam, menjalankan aktiviti fizikal dan sebagainya. Betul. Tapi tak turun-turun sebab suka makan. Betul. Saya percaya ataupun saya sokong dengan pembedahan bariatrik ini sekiranya seseorang itu mempunyai masalah kesihatan sedia ada. Kalau yang masih mampu, yang masih boleh berjuang, memang nak kurus ni, nak sihat ni bukan perkara yang senang. Memang kena menjangkau kebolehan kita. Tapi itulah kita nak memahami sebenarnya apakah kelebihan ataupun risiko yang datangnya dengan pembedahan bariatrik ini. Begitu saja. Menguruskan badan adalah suatu perjuangan ya. Ya, perjuangan Islam. Contoh terbaiknya. Ni. Berjuang kuruskan badan, hari-hari jogging. Kerana itu komitmen sebenarnya. Komitmen, Bukan kita betul. yang lain tak bagi komitmen. Pasti yang lain memberi juga. Tetapi kalau kita tak ada sebab tertentu untuk membuang sebahagian perut kita, rasanya kita boleh mencari jalan yang lain kot. Kan? Betul. Yang penting kita kena ada mission and vision tau. Mission kan? and vision. Alamak. Mission and vision, macam syarikat. Okey, selain daripada itu kita juga ada penerima anugerah khas Semarak Cinta Rasul Sempena Maulid Rasul yang diraihkan semalam, dan beliau ini seorang yang istimewa, OKU Penglihatan, tapi seorang cikgu. Jadi kita tampilkan beliau ke studio hari ini untuk berkongsi kehidupan dan juga pengalaman beliau bagaimana memajukan diri dan juga orang di sekeliling dalam keadaan yang sebegitu. Jadi ini khusus untuk kita yang selalu komplain ni tak cukup, tu tak cukup dan sebagainya kan. Ini insan yang secara relatifnya dengan kita ni mempunyai kekurangan tetapi melihat itu menjadikan itu sebagai kelebihan dan berupaya untuk berbakti kepada masyarakat. Kita akan bersama dengan Cikgu Zakaria selepas ni. Bersama dengan isterinya juga untuk berceritakan tentang individu yang cukup istimewa ini selepas ni. Kita memerlukan inspirasi pada ketika ini. Yep, sangat. Jadi ini barangkali memberikan kekuatan kepada kita. Dan sebelum kita menjangkau ke akhbar hari buka, kalau kita mempunyai masa yang cukup, kita ingin memberikan kongsikan mengenai amaran ribut petir. Ya, amaran ribut petir yang telah pun dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia setakat pagi ini pada jam 5.55 pagi. Dikatakan di sini ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Selangor, dan juga ini akan berlanjut sehingga ke jam 9 pagi ini pada pagi Jumaat ini. Bagi anda yang berada di lokasi-lokasi berkenaan yang mempunyai tahun yang mempunyai risiko ini, ambil langkah berjaga-jaga. Kalau boleh kita perhatikanlah cuaca dan sebagainya untuk kita, kalau anda perlu keluar ke kerja dan sebagainya, pastikan anda mengambil langkah yang perlu untuk memastikan kita tak tersangkutlah ataupun menghadapi bencana ini di kawasan itu. Ya. Okey, baik, kita nak melihat perkembangan di akhbar hari ini. Mungkin kita akan mulakan dulu dengan berita harian di mana hari ini pelbagai paparan utama di berita harian, tapi yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini adalah bermunajat perangi COVID-19, pulih ekonomi. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengajak umat Islam untuk terus bermunajat ketika dunia masih diuji pandemik COVID-19 sementara negara berusaha memulihkan ekonomi dan memperkukuhkan perpaduan rakyat. Ujian itu seharusnya mengukuhkan iltizam masyarakat Islam untuk lebih mengasihi dan mendekatkan diri kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perinciannya ada di halaman keempat, di mana di sini juga katanya bermunajat bermaksud mengharapkan keredaan, hidayah dan juga pertolongan Allah dengan memperbanyakkan zikir serta doa. Pada tahun ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggerakkan kempen Malaysia Berselawat yang mana peserta dalam kalangan rakyat Malaysia dianjurkan merakam selawat dalam bentuk video pendek dan karya berkenaan kemudian dikongsi di media sosial masing-masing dengan hashtag Semarak Cinta Rasul. Dan juga ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan bersesuaian dengan amalan norma baru yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan seharian. Bahkan lebih utama adalah melambangkan bukti kasih sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan berselawat. Dan kata Tan Sri Muhyiddin Yassin lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan yang memiliki sifat rabbani dan akhlak terpuji yang tiada tolok bandingnya dan menjadi rujukan dalam kehidupan manusia. Dan pada tema tahun ini juga adalah Ummah Rabbani Negara Harmoni, dipilih untuk menggambarkan betapa pentingnya sifat Rabbani dan kepatuhan hamba kepada pencipta yang akhirnya akan membawa kepada keharmonian ummah dan negara. Itu perincian yang ada di berita harian. Anda boleh dapatkan akhbar berita harian hari ini untuk perkembangan selanjutnya dan seterusnya. Kita teruskan ke New Straits Times. Okey, jarang-jarang penerbit memilih ruangan sukan. Tapi kali ini barangkali menjadi perhatian ramai, termasuklah tindakan yang membuatkan peminat bola sepak
sedikit geram dan juga barangkali ada yang marah tentang Soumaré ini. Muka hadapan sebelum tu muka hadapan NST dulu di Straits Times membawakan lifeline for lifesavers. Experts want frontliners to be given additional incentives and allowances under the 2021 budget, a small price for their sacrifices. Others urge for a blanket loan moratorium to be reintroduced for 6 months. Jadi ini yang tadi kita sebutkan tadi kan. Perkara-perkara ataupun permohonan dan juga harapan berkaitan dengan belanjawan. Dan pilihan penerbit yang seperti saya sebutkan tadi, muka belakang sekali. Katanya, I'm sick and tired of all this drama. Mohammadus Soumaré begs the media to leave him alone after he is banned for 2 years from football by Pahang FA. Tindakan ini juga dilihat sebagai tindakan yang kontroversial juga, menimbulkan dan macam-macam lagi. Muka surat 79 ada perinciannya. Soumaré begs to be left in peace. He hopes media will not focus on his dispute with the PFA. Soumaré thought he would be left alone after leaving the M-League to play in another country, but life is still a big mess for the Gambian-born footballer who has become naturalised player for Malaysia. His decision is to leave the Pahang Super League team by invoking a clause in his contract over a pay dispute has led him to being slapped by a 2-year ban from football activities by Pahang FA. Jadi digantung 2 tahun. Jadi perkara ini menimbulkan banyak situasi. Dan di Metro, saya di Metro Online dia menyebutkan tentang tindakan beliau ini yang disebutkan kalau anda cari Metro Online, saya tak pasti ada keluar Metro Surat Khabar hari ini tapi ini baru lagi lah, disebutkan tak kenang budi. Tak kenang budi katanya. Saya tunjuk. Okey, ini versi Metro Online sebelum Sofia masuk Metro lah ya. Tak kenang budi gambarnya di sini. Okey. Dan saya baca sedikit perinciannya. Tidakkah pemain naturalisasi negara Mohammadus Soumaré mempersendakan keputusan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP dengan hantaran format grafik GIF gelak ketawa di laman Instagramnya. Jelas mengundang kemarahan peminat bola sepak tanah air. Malah kenyataan pemain sayap itu yang menganggap hukuman penggantungan 2 tahun oleh PBNP sebagai menducukan nyata tidak menghormati keputusan bekas pasukan yang banyak berkorban terutama dalam memudahkan urusan permohonan kerakyatan Malaysia sebelum ini. Ini dia. Difahamkan baru sejam lalu dikeluarkan oleh Harian Metro atau Metro Online ni. Anda boleh bacalah. Itulah kadang-kadang kita kena faham situasi ini bagaimana kan. Bagi dia mungkin tidak diperlakukan secara adil. Bagi pihak pasukan pun macam mana keadaannya. So tentunya ini menjadi tanya-tanya lah takat profesionalism kita, adakah kita mampu untuk menyampaikan sebenarnya mungkin isi hati kita dengan tanpa mengeruhkan lagi keadaan sebagainya. Rasanya itulah yang menjadi persoalannya bila media pun melihat dan sebagainya, mungkin lagi mengeruhkan keadaan. Sebab ramai pengikut kan. Betul. Peminat ada tiba-tiba. Sebab tu kita perlu berhati-hati kan sebelum kita post sesuatu kan. Kita kena fikirkan ke semua pihak lah, termasuklah yang peminat-peminat football juga. Baik, saya akan teruskan perkongsian di Harian Metro. Ini berkenaan di surat khabar, versi surat khabar. Anda boleh lihat di situ, rawatan IVF memberi harapan, getir demi zuriat. Terpaksa mengikat perut menabung puluhan ribu ringgit untuk kos rawatan kesuburan, malah ada yang terpaksa ulangi rawatan bertahun-tahun sebelum memperoleh zuriat. Itu yang menjadi antara kekangan bagi ramai pasangan sebenarnya, bukan di Malaysia saja tetapi di seluruh dunia. Tapi dikongsikan di sini, perancangan rapi ini di halaman ketiga dan persediaan awal, terutamanya dalam sumber kewangannya kukuh, ketahanan fizikal dan mental untuk memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan kejayaan prosedur rawatan kesuburan persenyawaan in vitro IVF ini. Dan dikongsikan oleh seorang perunding kesuburan di sini, walaupun rawatan IVF mempunyai kadar kejayaan yang tinggi, namun perancangan persediaan itu bagi pasangan tersebut menghadapi sebarang cabaran dan kemungkinan sepanjang tempoh rawatan itu perlu dititikkan berat juga. Dikatakan sini antara kos rawatannya daripada RM15,000 bergantung pada keadaan masalah kesuburan sehinggalah boleh mencecah RM25,000. Jadi ini antara yang boleh dikongsikan juga terdapatnya di halaman ketiga antara infografik langkah rawatan IVF. Bagi mereka yang memerlukan bantuan, ini antara intervensi rawatan yang boleh kita melihat cara-cara tertentu terdapatnya satu harapan baru untuk anak
ataupun cahaya mata kita. Di dalaman kedua, ketiga Harian Metro. Baik, seterusnya di utusan online, okey, di sini mengenai utamakan pekerja tempatan tidak jejas aliran FDI. Langkah kerajaan memastikan majikan mengutamakan pengambilan pekerja tempatan tidak akan menjejaskan aliran pelaburan langsung asing FDI di negara ini sebagaimana dakwaan pihak tertentu, dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata itu merupakan langkah positif apabila mensyaratkan penghebahan kekosongan jawatan di portal pekerjaan nasional My Future Jobs dibuat bagi memudahkan pengambilan bakat tempatan. Bagaimanapun, langkah itu tidak bermakna kerajaan menolak permohonan majikan sekiranya terdapat justifikasi kukuh jawatan tersebut perlu diisi bukan warga negara. Dan keperinciannya anda boleh baca di utusan online. Baik, kita nak kongsikan pula, kita dah habis mengenai berkongsi apa yang menarik di akhbar, dan kita nak kongsikan perkembangan terkini COVID-19 di mana semalam dicatatkan sebanyak 685 kes pertambahan COVID-19 yang baru, dan di mana Sabah masih lagi mencatatkan kes tertinggi dengan 458 kes, diikuti Selangor 94 kes. Kalau melihat kes sembuh baru melebihi itulah dia, kita akan raikan juga bukan sahaja angka positif tetapi angka sembuh juga boleh kita raikan. Dan pada ketika ini kita boleh melihat juga Sabah masih mencatatkan sebanyak 352 kes, dan di Lembah Kelang sebanyak 159 kes daripada jumlah keseluruhan kes. Dan kita fahamkan terdapatnya 5 kluster baru. Kalau dikongsikan, kluster Sakti di Lahad Datu Sabah, kluster Tugusan di Kota Beluk Sabah, kluster Bah Medan di Sepang Selangor, kluster Taman Laut di Petaling Selangor, dan juga kluster Taman Bunga membabitkan daerah Seremban, Kuala Pilah, Jelebu di Negeri Sembilan. 685 kes sembuh, dan semalam kita difahamkan sebenarnya adalah sejak semalam tiada lagi zon hijau di Sabah kerana terdapatnya kes yang dikesan di Tonggott ataupun Tonggott yang sebelum ini dikategorikan sebagai salah satunya daerah yang masih zon hijau, tapi bermula semalam tiada lagi zon hijau di seluruh negeri Sabah. Dan semalam buat pertama kalinya juga tiada kes kematian dicatatkan. Ya, betul. Dan so tentunya kita mengharapkan agar anda semua ialah kita beringat, kita saling mengingati. Tiada lagi vaksin pada ketika ini. Vaksin kita hanyalah tabiat kita untuk mencuci tangan, mengamalkan penjarakan fizikal. Itulah vaksin yang kita ada. Jadi tolonglah ke mana saja anda berada, di mana juga anda berada, tak kisahlah di zon hijau ke, zon kuning ke, zon merah ke. Ini yang perlu bukan saja kita lakukan, tapi kita ingatkan orang ramai juga untuk melakukan perkara yang sama. Itu tanggungjawab kita. Betul. Dan kita juga digalakkan sebenarnya buat masa beberapa minggu ni, kalau boleh jangan keluar rumah. Kalau tak ada urusan yang penting, kalau nak beli makanan kita boleh order secara online dan sebagainya kan. Tak perlulah kita nak keluar duduk di kedai makan dan sebagainya. Mungkin itu salah satu cara untuk kita kurangkan orang kata jangkitan penyebaran COVID-19 ni. Ya. Kawalan kendiri. Betul. Saya rasa sejak mula COVID-19 ini diperkenalkan istilah tu, setiap hari ia disebut. Betul? Ya. Dan dalam berita, kalau Marsila baca berita utama kan, setiap berita tu ada saja perkataan itu digunakan. Penjarakan fizikal, kawalan kendiri, jaga Ya. kesihatan kebersihan, masih ada. Kita sentiasa mengingatkan. Bagi seseorang yang telah pun menunjukkan caranya ataupun melalui sendiri work from home, bekerja dari rumah dalam usaha untuk membendung COVID-19 ni, apakah perasaan Ellie sendiri? Adakah kekangannya lebih besar sebenarnya? Kekangan dalam bentuk? Bekerja dari rumah, memastikan kita masih boleh perform lah kiranya. Sebenarnya, performance ini ataupun prestasi kerja tu bukan atas tempat lokasi. Bekerja dari rumah pun dengan teknologi yang ada sekarang ini, kita masih lagi boleh produktif. Tetapi itulah sebab bila sebut istilah rumah tu adalah tempat rehat. Jadi work from home, home itu akan menjadi kata kunci yang lebih besar. Jadi rasa macam keselesaan, ialah rumah kan. Jadi setengah orang macam orang yang bekerja dalam bidang seperti kita ni di Amerika Syarikat yang diperlukan untuk work from home seperti pembaca berita dan sebagainya, mereka set up satu bilik menjadikan studio dengan pencahayaan, dengan skrin dan sebagainya, betul-betul supaya pekerjaan tu dirasakan seperti mana di pejabat ataupun di tempat kerja. Macam kita buat video call sebenarnya kan. Kita boleh pilih nak duduk di dapur ke, nak duduk di laman ke, di serambi ke kan. Tapi itulah dia, untuk membawakan semangat bekerja tu walaupun dari rumah.
kena wujudnya suasana di tempat kerja tu. Itu kira cabarannya. seperti betul cabaran kan. Sebab benda baru, amalan yang baru yang kita tak biasa buat. Tapi syabaslah Kak Elly Iskandar mampu Betul, menjayakan. dan kawan-kawan kita yang lain. Dan itu menjadi antara perkongsian kita ingin menaikkan lagi rasa orang kata good vibes hari ini lah. Perasaan kita yang bagus ini. Kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang berkenaan dengan trend badan langsing. Adakah sebenarnya pembedahan bariatik itu sangat membantu? Kita akan ketahui daripada pakarnya segalanya di Malaysia hari ini. Seolah-olah menjadi lumrah gaya hidup masa kini. Berbadan kurus dianggap sihat dan cantik, tak kira dalam kalangan wanita maupun lelaki. Persepsi ini didorong lagi dengan kewujudan media sosial yang semakin menekan kita untuk kelihatan sempurna. Maka timbullah pelbagai kaedah dan pendekatan demi mencapai matlamat memiliki bentuk badan yang dikatakan ideal ini. Diet adalah amalan pemakanan seseorang dan cara paling konvensional untuk menguruskan badan. Antaranya, diet Atkins. Corak pemakanan ini diperkenalkan oleh pakar perubatan Amerika, Dr. Robert Atkins, bagi membantu individu mengurangkan berat badan melalui kawalan ketat pengambilan makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, mi, kentang dan gula. Diet detox pula dikatakan dapat membersihkan sistem pencernaan dan melancarkan metabolisme badan dengan pengambilan makanan semula jadi yang tidak diproses seperti jus buah dan sayur-sayuran. Walau bagaimanapun, setiap makanan perlu diambil mengikut kuantiti yang bersesuaian dengan tubuh individu supaya diet yang diamalkan berkesan dan tidak mendatangkan mudarat. Selain diet, pengambilan produk pelangsingan antara cara menurunkan berat badan yang turut menjadi pilihan. Dewasa ini, terdapat lambakan produk di pasaran seperti pil pelangsing, teh detox, kopi kurus dan sebagainya. Biarpun menampakkan kesan positif kepada sesetengah individu, namun seseorang yang memilih kaedah ini harus cakna tentang maklumat dan kesahihan produk berkenaan. Aktiviti fizikal juga semakin mendapat tempat bagi golongan yang ingin kurus dan langsing. Di samping berenang, jogging dan berbasikal, terdapat variasi senaman yang dilihat lebih menyeronokkan seperti aerobik, zumba dan poco-poco. Senaman begini menjadi pilihan golongan yang sukakan aktiviti berkumpulan kerana berupaya untuk saling mendorong antara satu sama lain. Secara dasarnya, aktiviti fizikal mampu membantu mengaktifkan sistem badan, khususnya otot dan kardiovaskular. Jantung akan mengempam darah dengan lebih lancar dan menyalurkan oksigen ke seluruh badan dengan lebih cekap. Ini sekaligus meningkatkan kadar metabolisme, menjadikan proses menurunkan berat badan lebih berkesan. Itulah tadi trivia yang sebenarnya memberi kita gambaran antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memastikan kesihatan tubuh badan kita, kelangsingan tubuh dan sebagainya. Tetapi antara juga yang menjadi agak popular sekarang adalah di antaranya intermittent fasting, di mana seseorang itu berpuasa daripada 1 jam sehinggalah ke 12 jam sebagainya. Dan apa yang saya lakukan pula adalah diet jenis blood type ataupun jenis darah dan sebagainya. Pelbagai kaedah, pelbagai cara, tetapi apa yang semakin mendapat perhatian orang ramai adalah sebenarnya pembedahan bariatik. Dan hari ini kita akan membincangkan apakah sebenarnya pembedahan ini, adakah ia memberikan satu impak yang bagus, adakah ia sebenarnya mempunyai
risiko tertentu atau tidak, kita ingin fahami lebih lanjut. Dengan bersama kita hari ini Datuk Dr. Teck Fuji, pakar bedah bariatrik dan metabolik. Selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Terima kasih meluangkan masa. Ya, terima kasih. Baik, doktor sini dah melihat antara trivia kita tadi kan, begitu banyak kaedah untuk melangsingkan badan, dan itu menjadi kegilaan ramai. Semua nak kurus, semua nak langsing, doktor. Jadi sedikit sebanyak berkenaan pembedahan bariatrik ni, apakah itu sebenarnya, dan is this a new trend? Adakah ini trend yang baru, doktor? Sebenarnya pembedahan bariatrik ni, apa yang dibincangkan tadi itu memang betul ya. Orang selalu salah sangka bahawa pembedahan ni ialah pembedahan kosmetik. Sebenarnya dia bukan kosmetik. Ya, memang dia sejenis pembedahan untuk kesihatan. Untuk meningkatkan kesihatan kita. So secara ringkas, sebenarnya pembedahan bariatrik ni kita mengecilkan perut, perut usus ya. Bukannya seduk lemak ke atau buang kulit ke, bukan. Kita mengecilkan perut yang dalam ya, perut dalam, supaya kita makan sikit dah rasa kenyang, cepat kenyang. And also kita akan kurang kelaparan. So itulah secara ringkas kesan-kesan pembedahan bariatrik. Baik. Pembedahan bariatrik ni, doktor, sesuatu yang bagi saya menakutkan, mengerikan kerana kita bercakap berkenaan mengurangkan saiz perut kita. Ini organ dalaman dan sebagainya. Dan saya difahamkan terdapatnya beberapa jenis, iaitu sleeve gastrectomy, gastric bypass dan juga adjustable gastric band. Ini ada saya melihat gambaran visual pun agak berbeza juga. Jadi adakah ini sebenarnya sesuatu yang selamat dilakukan untuk jangka masa jangka panjang bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan, doktor? Sebenarnya pembedahan bariatrik ni, walaupun agak trend yang baru dekat Malaysia, sebenarnya pembedahan ni dah wujud dah wujud sejak 40-50 tahun dulu dekat US ya. Dan cara tradisional tu kita buat pemotongan pembedahan dekat perut. Tapi ini sekarang ini gambar visual ya. Ini sebenarnya operation sekarang kita menggunakan cara tebukan sahaja, hanya 3 lubang biasanya, 3 lubang kecil. Kadang-kadang satu lubang je kita pun boleh melakukan pembedahan ni. So ini ialah perut kita ya, perut dalam kita. Saya menggunakan peralatan yang khas untuk melakukan pemotongan perut ni. So boleh nampak saya dah kecilkan perut ni. Sebenarnya saiz perut kita lebih kurang dalam saiz botol yang besar ya, air mineral yang besar, 1.5 liter. Bila saya melakukan pembedahan ni, saya akan mengurangkan saiz perut kita ke lebih kurang pada saiz cawan kopitiam. Maksudnya kurang 1/3 daripada saiz? Actually lebih kurang 80%. 80%. Dah dikurangkan, hanya tinggalkan 20% je. Maksudnya kalau kita makan 1/5 daripada apa yang kita akan makan 1/5 saja daripada asal lah. Baik, doktor, kita memang dah melihat begitu banyak success stories. Mereka ramai yang berjaya menurunkan berat badan. Bagi mereka yang mempunyai obesiti dan melakukan pelbagai cara tetapi masih mempunyai berat badan yang besar. Tapi disebabkan oleh pembedahan bariatrik ini sangat membantu mereka. Ya, betul. Jadi kita nak bertanyakan berkenaan penjagaan selepas itu. Mungkin ramai yang mengingatkan lepas pembedahan ni dah boleh makan suka hati, tak perlu jaga, tak perlu bersenam sebagainya. Jadi betulkan persepsi itu, doktor? Okey, sebenarnya tak betul. Apa-apa pun kita kena makan. Kalau nak jadi sihat tu, kita kena makanlah sihat. Kalau makan tak sihat, tak mungkin boleh jadi sihat secara automatik. So sebenarnya kita bila melakukan pembedahan bariatrik ni, kita mengecilkan perut kita supaya kita rasa kenyang dengan cepat. Supaya kita tak makan dengan kuantiti yang berlebihan. So actually kita memang ada kelayakan untuk melakukan prosedur ni. Ada kriteria-kriteria yang agak ketat lah atau tegas lah dari segi perubatan. Hanya untuk orang yang melebihi sesuatu berat badan. Ya, atau kita buat kiraan indeks jisim badan. BMI. BMI. So BMI ni sangat penting sebab kalau seorang tu 100 kilo tapi tinggi dia 5 kaki atau 100 kilo tapi tinggi dia 6 kaki, memang jauh bezanya. Ya. So kita kena ambil kira ketinggian dan berat seseorang tu. So kita buat kiraan indeks jisim badan BMI ni. Baik. So kelayakan untuk
pembedahan ni ialah indeks jisim badan 32 ke atas atau mempunyai penyakit-penyakit seperti diabetes atau darah tinggi. Sebab pembedahan bariatrik ni memang banyak manfaat, very good, very effective untuk mengubati diabetik. So lebih kurang 90%, 90% daripada pesakit yang ada diabetes boleh berhenti ubat-ubat mereka. So that's why bariatrik ni memang untuk kesihatan dan bukan saja untuk kecantikan. Bukan untuk kecantikan. Kesan sampingan tu cantik lah. Kesan sampingan adalah cantik, tapi asalnya untuk memperbetulkan masalah kesihatan kita. Betul. Inilah perkataan sendiri yang datang daripada Datuk Dr. G sendiri yang telah pun melakukan pembedahan bariatrik pertama di negara kita sejak tahun 2009. Dan kita ingin meninjau pula bagaimana pengalaman seseorang yang pernah mengalami pembedahan bariatrik ini bersama dengan Marcella Hasan. Menarik sekali saya dengar perbincangan Sofia dan juga doktor. Saya kira pembedahan bariatrik ni adalah salah satu alternatif membantu sesiapa yang ada masalah overweight dan juga obesity. Cara kalau kita dah tak jumpa solusi yang lain, ini adalah kaedah yang terbaik. Dan kita bersama Kat Farish di talian video sekarang untuk berkongsi pengalaman selepas menjalani rawatan pembedahan bariatrik ni. Assalamualaikum Kat. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Kat. Difahamkan Dr. G ini juga adalah doktor yang melakukan rawatan pembedahan ke atas Kat ya? Ya. Datuk Cik Puji. Okey, baik. Difahamkan juga Kat melakukan rawatan sleeve gastrectomy melibatkan pembuangan perut sebanyak 70 dan juga 80%. Dan Kat juga sebelum ni dikatakan mempunyai berat badan sebanyak 130 kg dan selepas menjalani rawat pembedahan bariatrik ni, berat badan Kat turun kepada 75 kg. Dan ya, betul. Dikatakan juga Kat mengalami masalah senang tidur, semput dan sebagainya. Adakah itu salah satu penyebab utama Kat memilih rawatan ataupun pembedahan bariatrik ni? Sebenarnya Kat dapat diintroduce oleh adik ipar Kat. Sebab dia ajak jumpa Dr. Cik Puji lah. Pada dah jumpa doktor tengok, doktor cakap pernafasan saya agak teruk dan yalah berat, semput, segala-galanya ada kan. Jadi bila dapat advice daripada doktor, saya melakukan medical check up dan melakukan operation lah hujung tahun lepas. Sebelum So sekarang ni tahu dia? Okey, teruskan. So sekarang ni saya tak ada masalah untuk bawa kereta semua. Sebab dulu saya bawa kereta je saya ada nak sempat tidur. Okey. Bawa kereta pernah tertidur dekat traffic light. Oh, bahaya tu. So sekarang ni okey lah, saya dah boleh drive, jalan jauh. Even kalau keluar pagi-pagi pun saya boleh drive sendiri pergi ke lokasi yang sepatutnya lah. Jadi sebelum Kat buat keputusan untuk membuat pembedahan bariatrik ni, ada tak Kat amalkan apa-apa diet dan sebagainya? So daripada 130 tu, Kat doktor nasihatkan untuk diet. So Kat diet boleh katakan turun lebih kurang dalam 10 kilo lagi lah sebelum operation. Saya adalah buat keto diet semua. Tapi tak boleh jalan. Masuk nampak restoran nasi kandar je habis. Godaan kan? Godaan. Sekarang ni pun godaan banyak juga. Tapi yalah kita tak jaga kan. Kesihatan kita makan pun tak boleh banyak. So tengoklah. Jadi selepas Kat buat pembedahan ni, apa perubahan yang paling ketara lah selain daripada berat badan berkurangan, apa lagi mungkin selera makan dah kurang, dah memang tak nak lah, kau nampak makanan je dah tak lalu dah. Kat sekarang ni tak makan nasi langsung lah. Kat makan cuma protein dengan sayur-sayuran. Okey, diet karbo lah ni. Bukan diet karbo je. Mana nak karbo. Okey. Jadi sebelum okey macam tadi Kat cakaplah sebelum memulakan
rawatan ataupun pembedahan ni Kat diet dan kurang 10 kilo dan sebagainya sebelum buat keputusan nak melakukan pembedahan, dah cuba macam-macam diet tapi tak berjaya. Nak tanya, Kat daripada umur berapa dah start berat badan tu bertambah? Saya daripada umur 30. Umur 30 tu berat saya naik, saya melonjak daripada 78 sampai ke 130. Dan muka pun dah bloated kan. Nampak macam, memang nampak tak sihat lah. Jadi lepas operation ni, saya mengalami satu benda juga. Muka saya jatuh. Muka jadi haggard semua kan. Tapi lepas saya buat exercise, lepas tu dapat advice daripada Dr. T. Puji, keadaan mula beransur pulih lah. Dan saya tak ada masalah. Untuk penyakit semua memang kurang lah. Diabetes tak ada. Saya ni ada ciri-ciri nak masuk kencing manis dah ni. Tapi sekarang ni dah okey. Cuma darah tinggi tu dapat kontrol lagi lah daripada ubat yang tinggi kan. Sekarang ni dah ambil dos yang rendah lah. So maknanya selepas pembedahan tu dapatlah perubahan yang positif. Kat, alang-alang Dr. G ada kat sini, mungkin Kat ada soalan nak tanya pada doktor ke ataupun mungkin nak berkongsi apa-apa dengan Dr. G? Yalah. Doktor, betul lah doktor. Penyakit yang efek yang saya dapat adalah keadaan makin segak. Oh, makin segak. Ya. Makin handsome sekarang. sebab dulu nak beli baju pun tak boleh. Nak beli baju pun kena tempah kan. Sekarang ni masuk mana-mana kedai je boleh pakai sarung je. Size M pun boleh dah sekarang. Itulah keadaan dia. Yang itulah side effect yang berlaku pada diri saya selepas saya menjalani pembedahan ni. So keadaan lagi segak. Okey, itu yang paling best sekali tu bila kita dah berada pada satu tahap badan berisi dan sebagainya, bila tiba-tiba kurus mesti rasa segak, rasa jadi macam orang baru kan. Tapi satu benda kan, satu benda yang kena tahan lah. Bila kita dah turun berdadak, keadaan kita nampak orang akan cakap satu benda, satu perkataan orang cakap, Kat, you nampak sakit lah. You kurus, you sakit lah. You kencing manis lah. Semua tu soalan-soalan orang dan kenyataan yang orang berikan tu memang akan jatuhkan dia punya semangat kan. Sampai lebih kurang dalam 6 bulan tu memang saya kena macam-macam lah. Yang orang cakap pasal sakit lah, pasal kau ni ambil dadah ke. Seram dan ya, bila kita tak boleh nak makan, kita kena ada energi untuk exercise. So saya ambil suplemen yang terbaik untuk diri saya lah. Vitamin kena cukup, protein kena cukup semua. So bila dah ambil suplemen tak kisah suplemen apa yang boleh disyorkan oleh doktor lah kan. So bila dah ada suplemen, kena minum banyak air lah. Air kena minum banyak. Okey, itu dia perkongsian Kat. Yang penting, walaupun badan kita dah kurus, makan suplemen dan sebagainya, air jangan lupa. Baik, Kat, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Doktor T. Puji, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Sekarang Kat dah jadi versi 2.0 ya. Kat Farish. Dah jadi orang yang baru. Okey, baik. Terima kasih, Kat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia tadi perkongsian menarik Kat Farish yang dulunya 130 kg sekarang sudah kembali kepada 75 kg. Okey, baik. Sofia dan doktor mungkin nak sambung perbincangan tadi kan. Terima kasih Mas Sheila. Sangat-sangat menarik sebenarnya kan doktor. Kita melihat sekarang Kat Farish memang dah sedia ada, memang dah sedia sangat-sangat confident orangnya, tetapi selepas pembedahan bariatrik ni kita nampak lebih sihat, nampak sihat dalaman dan sebagainya. Tapi berdasarkan apa yang doktor dah tinjau sebelum ini kan, bukan semua orang boleh melakukan pembedahan bariatrik ini. Hanya orang tertentu sahaja. Bukan saya tiba-tiba saya nak kurus lagi, saya buat. Tak kena kan? Jadi bagaimana doktor memberikan informasi lebih lanjut lagi bagi mereka semua yang ini bukan sesuatu prosedur yang boleh dilakukan oleh semua orang? Sebenarnya kita kena cuba dululah dengan diet, penukaran lifestyle. Sebab
kejujuran ni sebenarnya bukan kejujuran pada doktor ke siapa-siapa, kejujuran pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Ya, Betul. So niat nak kuruskan badan untuk kesihatan ni sebenarnya kena wujud dalam seseorang tu dengan cara jujur. And tak kira lah asalkan you diet, ya, tak kira diet apa-apalah, asalkan you konsisten dan menumpukan pada diet dengan niat yang nak mengurangkan berat badan untuk kesihatan. Tapi ada kala memang susahlah sebab ada orang ada masalah genetik atau keturunan untuk naikkan badan. Ada orang dah sendi-sendi dah sakit, nak exercise pun susah. So dan berat badan dah semakin mendadak. So tak ada pilihan lain kecuali menjalani pembedahan bariatrik inilah. Boleh dikira sebagai pilihan atau jalan terakhir lah. Boleh kata macam tu Ya, lah. betul. Ataupun dah ada kencing manis, ada penyakit yang agak serius, kita tak boleh nak buang masa lah, kena buatkan operation ni dengan cepat. Ya. Baik, Marcella, ada apa-apa nak ditanyakan kepada doktor? Ada, saya nak tanya, doktor, Ya. possible tak untuk orang yang berbadan seperti saya, yang kadang-kadang kita ada kalanya badan naik mendadak 10 kilo, 5 kilo. Lepas tu turun. Dia macam berat badan tu yo-yo tau. Yo-yo, ya. Adakah possible untuk orang seperti saya ataupun mungkin penonton kita ada masalah seperti ini untuk melakukan pembedahan bariatrik? Seperti yang saya katakan tadi, memang kita ada kelayakan yang agak tegas lah, agak tegak, ketat lah dari segi perubatan. So memang tak layak lah. Marcella tidak melayakkan diri. Sorry Rashida, memang tak layak. Awak terlalu sempurna bagi Ya, saya. ya. Marcella tak perlu kot. Tapi bagi Ramai yang mereka, idamkan macam tu kan. dia bukan semua yang boleh Ya. memenuhi kelayakan itu. Ya, betul. Mereka Betul. khususnya bagi mereka yang mempunyai penyakit dan sebagainya. Ya, betul. Kita bercakap berkenaan pembedahan yang agak kata major. Bagi saya sangat major lah ya. Ya. Berapakah kos bagi pembedahan ini, doktor? Kos dekat hospital swasta lebih kurang 25,000 lah. Dan sebenarnya kita tak anggap operation ni sebagai major dah sekarang. Pembedahan ni mengambil masa lebih kurang 40-45 minit je. Oh, wow. Duduk di hospital hanya semalam. Baik. Dan sebab ada orang lepas operation dah ada yang dah boleh jalan-jalan sebab tebukan kecil saja. Baik. Ya. Baik, doktor, saya difahamkan bagi sesetengah orang terdapatnya antara post-surgery effect ataupun antaranya mungkin mengalami malnutrisi. Ya. Kekurangan zat dan sebagainya. Ada yang mungkin masih tak boleh nak kawal nafsu makan itu, masih boleh menaik berat badan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh perincikan sedikit sebanyak berkenaan post effect ni. Sebab yang penting itu saya selalu beritahu pesakit saya. Kita kena bezakan antara kelaparan dan nafsu makan. Memang berlainan. Kelaparan dan nafsu makan. Ya. Berbeza ya? Sangat berbeza. Kelaparan tu dia mengambil masa. Kalau misalnya kita makan breakfast, dia ambil masa sampai lunchtime baru kita rasa lapar. Nafsu tu anytime. Kelaparan tu akan hilang bila kita dah rasa kenyang. Ya. Nafsu tu bila dah kenyang tetap boleh makan lagi. Baik. Itu namanya nafsu. Nafsunya akan sentiasa ada lah. Ya. Tapi dengan pembedahan bariatrik sebenarnya kita dapat mengurangkan kelaparan. Dengan dah makan sikit lah. Tapi dia tak ada efek langsung pada nafsu. So kita kena hati-hati, nombor satu. Nombor dua, pasal masalah nutrisi ni, sebenarnya perut dah jadi kecil. Daripada saiz air botol yang besar jadi saiz kopitiam, cawan kopitiam kecil. Kopi tu. Jadi kita boleh makan setakat tu je. Kita kena pilihlah makanan yang berkualiti, makanan yang berprotein, makanan yang sihat. Kalau kita sekadar nak makan nasi aja atau mi atau roti saja, then nutrisi tu tak adalah, tak cukup lah. Kita bazir lah. Kita bazir sebab kita boleh makan setakat tu je. So kita kena buat penukaran cara hidup kita, cara pemakanan yang lebih sihat. Disiplin pemilihan makanan itu. Disiplin, ya betul. Lagi satu soalan nak tanya dekat saya. doktor. Setiap pembedahan tu pastinya ada risiko. Ya. Okey, pembedahan bariatrik ni, apa risiko? Yang paling kita takutlah risiko kematian. Berapa persentage risiko ini? Okey, so percentage tu sebenarnya sangat-sangat rendah. Kalau saya bagi figure tu mungkin orang ramai tak faham. So saya nak kaitkan dengan pembedahan lain. So risiko untuk menjalani pembedahan bariatrik sebenarnya sama dengan risiko pembedahan buang appendix misalnya, atau buang pundi empedu. So actually risiko tu sangat-sangat rendah. Sebaliknya
risiko untuk dapat penyakit serangan jantung atau stroke tu lagi tinggi kalau kita tak buat sesuatu. Okey. Ya, so actually risiko is very low lah, sangat rendah. Maknanya selepas kita menjalani pembedahan tu kita masih perlu penting untuk kita mengamalkan pemakanan dan gaya hidup yang sihat lah. Ya, betul. Actually dengan pembedahan ni untuk mengamalkan cara hidup yang lebih sihat, dia jadi lebih senang lah. Easy. Untuk maintain selepas itu. Sebab benda ni sebenarnya long term ya, Long jangka masa yang panjang, bukan jangka masa yang pendek. Oh, sekarang I boleh kurus, lepas 2 tahun ni I boleh makan segala-galanya. Tak ada. Jangan ada konsep macam tu, salah. Baik doktor, bagi mereka yang ingin tahu adakah saya ni layak untuk atau tidak untuk melalui pembedahan bariatrik ini, apakah prosedur yang perlu dilalui mereka? Senang aja, kita boleh melayari web ya, cari kalkulator BMI. Kita boleh buat pengiraan BMI atau indeks jisim badan. Berat tinggi kita. Ya. Sebenarnya kalau lebih daripada 32 ke atas, mungkin layak untuk pembedahan bariatrik. Baik. Dan boleh dah hubungi doktor dan kita bolehlah bincang dengan lebih lanjut. Ada tak masalah kesihatan tertentu yang tidak membolehkan pembedahan ini, doktor? Kalau jantung dah lemah atau ada mempunyai masalah seperti stroke, mungkin dah terlambatlah. Baik. Jadi sebenarnya operasi ni dapat mencegah masalah-masalah tersebutlah. Kalau anda ingin tahu, anda mungkin mempunyai curiosity itu untuk mengenal pasti adakah anda layak atau tidak melalui pembedahan yang pasti mempunyai banyak manfaatnya juga. Anda boleh dapatkan nombor 1 BMI calculator dan nombor 2 pastinya berjumpa dengan seorang pakar seperti Dr. G. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor meluangkan masa memberikan sangat banyak pencerahan sebenarnya berkenaan apa yang perlu kita tahu berkenaan pembedahan pada bahagian perut kita ini. Terima kasih diucapkan Datuk Dr. Teck Fuji, pakar bedah bariatrik dan metabolik. Thank you. Thank you. Terima kasih. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Ali Iskandar untuk perkongsian anugerah khas Semarak Cinta Rasul sempena Maulidur Rasul 2020 segalanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Zakaria Belia kerana telah mendapat anugerah khas Semarak Cinta Rasul. Bagi saya, cikgu memang layak untuk dapat anugerah ini kerana cikgu adalah seorang guru yang komited dan menjalankan tugas cikgu dengan baik dan cikgu sentiasa mengajar kami dengan baik. Tahniah Cikgu Zakaria. Saya mengucapkan sekalum tahniah pada Cikgu Zakaria bin Yahya kerana telah menerima anugerah khas Semarak Cinta Rasul. Jadi saya merasakan Cikgu Zakaria ini merupakan seorang guru yang terbaik kerana berjaya mendapatkan anugerah yang boleh dikatakan satu anugerahan yang terbaiklah untuk beliau. Assalamualaikum, saya Muhammad Qayyum. Saya Muhammad Salihin. Kami ingin mengucapkan tahniah kepada Cikgu Zakaria bin Yahya yang berjaya mendapat anugerah khas Semarak Cinta Rasul pada tahun ini. Beliau amatlah wajar mendapat anugerah tersebut kerana beliau sangatlah mahir dalam bidang sejarah dan pengetahuan awam. Beliau juga sangat sukses dalam kerjayanya sebagai pendidik. Congratulations Cikgu Zakaria. Ya, Bola Malaysia hari ini, cikgu mana yang tidak rasa sayu melihat ucapan yang dikirimkan oleh anaknya atas kerjaan yang diterimanya. Jadi hari ini kita cerita tentang sesuatu yang sangat memberikan inspirasi. Saya tengok apa yang di hadapan saya ni pun saya rasa terinspirasi dan saya harap anda juga berasa sedemikian. Yang saya pegang sekarang ini adalah nampak macam naskah kosong saja kan. Kalau diamati betul-betul ini adalah naskah Braille. Dan kalau diamati betul-betul, kalau anda boleh membaca Braille, ini adalah naskah Al-Quran Braille sebenarnya. Ya, begitu istimewanya insan yang boleh membaca ya Al-Quran Braille ini, dan ini adalah pada kalangan OKU penglihatan dah kira versi konvensional lah ni, sebab ini naskah sekarang dah ada versi digital je. Jadi kita nak sembang lebih lanjut dengan penerimaan anugerah khas Semarak Cinta Rasul sempena Maulidur Rasul 2020. Di sebelah kiri saya Cikgu Zakaria Yahya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, tahniah atas penerimaan anugerah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping cikgu yang setia bersama Cikgu Zakaria ialah cikgu juga ya. Cikgu Sharifah Zainah Said Abdul Rahman. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, mengajar juga di College Vocational Setapak. Saya mengajar di College Vocational Setapak. Kira macam apa, jiran sekolah ke macam mana? Kita sebelah pagar. Sebelah pagar je. Alhamdulillah, tu dia. Okey, kita nak bersembang lebih lanjut dengan Cikgu Zakaria dan juga isteri. Kalau boleh dapat dikongsikan. Okay, ini Braille, Quran Braille. Dan ini versi digital ya, Cikgu? Ya, ini e-Braille Quran. E-Braille Quran? Ya, saya. Okey, kalau boleh dapat kongsikan tentang fungsi dan bagaimana e-Braille ni Okey, saya nak terangkan sedikit perbezaan. Yang ini ialah Al-Quran Braille cetak. Okey, ya. Okey, ini ialah Al-Quran Braille hanya mengandungi 5 juzuk. Oh, tebal ni 5 juzuk sahaja. Ya. Okey. Jadi kalau nak ke 30 juzuk, dia ada 6 kali inilah. Jadi bermakna beratnya lebih kurang hampir 10 kilogram. Okey. Okey, ini Al-Quran cetak. Baik. Okey, yang ini pula ialah Al-Quran elektronik. Elektronik ya. Okey, baik. Ya. Okey, dalam ni dah ada 30 juzuk. 30 juzuk dan beratnya kurang daripada 1.5 kilogram. Baik. Yang ini adalah e-Braille Quran ni hasil daripada kerjasama antara Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, Pertis, dengan Fakulti Kejuruteraan Mechanical Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai. Ya. Buatan Malaysia lah kiranya? Orang tempatan sepenuhnya. Alhamdulillah, syabas kepada yang menghasilkan ni. Okey, bagaimana ia fungsinya digunakan, Cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita gunakan yang cetak ni, kita kena tahu jilid berapa kita nak guna. Ya. Maksudnya kita kena tahu surah apa kita nak guna. Betul. Contohnya katalah surah Kahfi. Jadi kalau surah Kahfi dia terletak antara jilid 3 dengan jilid 4. Jadi kena ada 2 naskah benda ni. Ya. Okey. Tapi kalau kita gunakan yang ini, sebab yang ini memang dah 30 juzuk ada dalam ni. Semua dalam ni. Semua dalam ni. Ya. Jadi kita hanya buka saja. Okey. Okey, timbul terus di sini. Ini ialah Al-Quran. Oh, maknanya dia tulis Al-Quran lah. Baik. Lepas tu kalau kita nak cari, kita tekan ni, ni dia beri surah. Okey, surah Al-Fatihah, seterusnya surah Al-Baqarah dan seterusnya lah. Okey. Katalah sekarang ni saya nak cari surah Al-Kahfi. Jadi saya hanya perlu tekan di sini. Okey, kemudian tekan di sini. Okey, ini surah Al-Kahfi. Dan saya tekan lagi sekali, timbullah surah Al-Kahfi di sini. Jadi dia akan paparkan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi lah. Saya hanya perlu tekan yang ini saja untuk dia ke depan ataupun tekan yang ini untuk dia ke belakang. Baik. Jadi satu baris ini ada satu ayat ke ataupun bagaimana? Tidak. Dia satu baris ini mengandungi dia beberapa baris mengandungi satu ayat. Oh, okey. Baik. Beberapa baris. Memang sebab Braille ni dia memerlukan space yang yang besar. Ya, okey. Jadi dia contohnya macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dia perlukan 2 baris. Okey. Oh, yang ni Bismillah, ni Ar-Rahman. Kemudian yang ini Ar-Rahim. Oh, wow. Ya. Macam ni ayat pertama surah Al-Kahfi contohnya. Ni Alhamdulillahilladzi anzala. Anzala sampai sini je. Lepas tu sambung sini ala abdihil kitaba walam. Sampai sini pula. Okey. Sini yaj'allahu iwaja. Baru habis ayat 1. Wow. Ini. Saya tidak menyangka butiran-butiran itu akan timbul mengikut surah. Jadi itu hasil ciptaannya lah ya. Ya, ini adalah hasil kreativiti daripada Fakulti Kejuruteraan Mechanical UTM lah. Okey, sejauh mana ia diguna pakai sekarang ini? Adakah banyak dihasilkan alat ini? Setakat yang saya tahu, dia telah diedarkan di beberapa buah sekolah dan juga diberikan kepada beberapa individu lah. Dia masalah utamanya ialah bila sebut saja peralatan untuk ataupun peralatan khas ini, dia agak kos dia agak tinggi. Ya, betul. Macam contohnya yang inilah. Yang ini kosnya lebih kurang 20,000. Subhanallah, satu. Ya. Okey. Ya, betul. Kira macam senaskah Al-Quran elektronik lah ya? Ya, betul. 20,000. Ya. Baik, cabarannya lah. Jadi berbezalah dengan kalau yang nampak tu,
Dia banyak kan alat-alat elektronik yang boleh memaparkan Al-Quran biasa. Jadi harganya pun tak semahal manalah. Ya. Itulah bezanya. Baik. Ini antara pencapaian untuk golongan kurang upaya penglihatan. Baik, saya difahamkan Cikgu Zakaria mengajar dah 20 tahun di sekolah pendidikan khas setapak ya. Ya, saya. Dan antara yang dikongsikan ucapan itulah kelangkaan pelajar di situlah ya. Ya, Cikgu? Ya, saya. Ya, okey. Saya tanya Ustazah Cikgu Sharifah lah dulu. Macam mana boleh kenal Cikgu Zakaria? Adakah mengintai-intai dari pagar sebelah sekolah ke macam mana? Saya rasa dia intai saya ni. Tak, kami kenal di masa belajar di Universiti Melayu. Okey. Kemudian? Dah akhir-akhir pengajian tu lah baru berjumpa. Maksudnya memang Allah dah dorong kot. Yeah. Berjumpa lah saat-saat akhir. Ya. Tapi difahamkan kalau dah 20 tahun menjadi rumah tangga. Ya. Dan 20 tahun juga mengajar di setapak lah, di pendidikan khas setapak. Ya. Jadi adakah, tapi difahamkan Cikgu Zakaria sebelum tu di Pulau Pinang? Ya, saya. Saya first posting di SMK Haji Zainal Abidin, Jalan Hamilton, Pulau Pinang. Maknanya berkahwin selepas pindah ke ataupun macam mana? Selepas itu. Okey, baik. Kalau kita nak mengenali Cikgu Zakaria ni, pastinya pelajar-pelajarnya kenal sangatlah dan menghormati. Sebagai isteri kepada individu insan yang istimewa ni, apa yang boleh Cikgu Sharifah ceritakan tentang beliau? Sebenarnya dari awal perkahwinan pun, memang dari mula berkenal pun, saya rasa dia memang istimewa lah. Maksudnya, bila kami berkahwin, jadi saya pindah ke Kuala Lumpur. Jadi awal-awal ni saya tak faham jalan-jalan di Kuala Lumpur ni. Jadi dia yang tunjuk saya jalan. Saya bawa kereta je. Okey. Saya bawa kereta, jadi dia tunjuk jalan. Arah mana saya nak masuk, arah mana saya nak pusing, macam tu lah. Nak keluar lorong mana, dia yang tunjuk saya jalan. Kemudian dalam banyak-banyak perkara, maksudnya kalau kita ada apa-apa aktiviti ke apa kan hujung, adalah. Maksudnya dulu kan tak ada way semua benda ni. Jadi dia akan kata, kita kena cari arah sini. Nanti baca je signboard, dia kata depan tu ada simpang masuk. Macam tu lah. Maknanya istimewa lah dia pada saya untuk tunjuk jalan semua ni lah. Dan seterusnya kemudian dari sudut kalau macam mendidik semua pun, saya banyak belajar dengan dia. Dan dari sudut menyusun barang pun, banyak dengan dia jugalah. Maksudnya sebab kita yang celik ni kadang-kadang kalau barang ni, sebab kita nampak kan. So kita taruh sini. Jadi kita taruh sini, bila kita ambil kita nampak. Tapi bila kita bersuamikan dengan orang yang tak nampak ni, jadi kita kena, bila taruh sini, sebab dia memang dah tahu situ tempatnya, situlah juga kena taruh. Maksudnya, lebih disiplin lah saya masa tu. Dan sistematik lah ya? Lebih sistematik lah saya masa tu. Macam tu lah. Dengan anak-anak pun sama lah. Cikgu Zakaria, macam mana boleh menjadi waste kepada isteri ni? Yang, apa pengalaman macam mana yang dilalui sampai tahu jalan nak ke mana dan sebagainya? Saya bersekolah menengah di Kuala Lumpur. Saya sekolah di St. John's Institution Kuala Lumpur. Tapi saya tinggal di asrama di sekolah tempat saya mengajar sekarang ni. Jadi jaraknya beberapa kilometer. Jadi setiap hari saya akan ke sekolah dengan kenderaan dan ada kalanya dengan kenderaan awam. Dan begitu juga dengan balik sekolah ke asrama pun sama juga. Ada kalanya dengan kenderaan awam. Jadi masa itu saya tingkatan 1, tingkatan 2, pergi balik dengan kenderaan awam. Jadi sesat barat ni perkara biasa. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang kita dah pesan dengan driver tu, saya nak turun dekat sini-sini. Sampai tempat tu dia lupa. Jadi saya terus sampai ke hujung kadang-kadang. Jadi ini menyebabkan saya rasa mesti ada kaedah untuk supaya mengurangkan saya sesat jalan ni. Jadi itu yang saya mula berfikir, kaedah bagaimana untuk meminimumkan sesat jalan ataupun terlepas simpang ni lah. Okey. Maknanya situasi itu menuntut cikgu untuk meneroka perjalanan untuk memastikan tahu di mana dan sebagainya lah ya? Ya, betul. Jadi akhirnya bila saya berkenderaan awam, masa tu tempat yang famous coket lah. Jadi dari sekolah, dari asrama ke sekolah, mesti lalu coket punya. Masa tu coket jalan 2 hari lagi.
sampai tahun 83 kan baru dia buat jalan sahala. Ya, betul. Okey, jadi bila lalu Cokit tu akhirnya saya tahu, oh ni dah sampai Cokit. Bila dia pusing ke jalan Dawangi, pusing jalan, oh saya dah tahu dah ini jalan Dawangi. Sebenarnya bila kita naik kenderaan awak ataupun berkenderaan lah, orang macam saya ni, dia kena peka simpang, kena peka naik turun bukit, dia kena peka. Bahkan walaupun dia punya kona tu sikit pun dia kena peka juga. Okey, maksudnya pergerakan kenderaan tu kita kena peka dengan jadi kita dengan pergerakan itu kita tahu ini jalan mana dan sebagainya. Ya, betul. Betul. Dia lalu roundabout bulatan, berapa banyak bulatan dia akan lalu. Itu pun kita kena peka. Bahkan ada kalanya macam mana saya boleh peka itu adalah Cokit, suasana Cokit tu. Okey. Mesti Cokit hingarnya lain sedikit. Ya, betul. Dan dia mesti selepas kita melalui masa tu bulatan perkeliling kan. Masa tu lepas tu mesti Cokit. Wow. Ini satu panca indera yang luar biasa ni. Cikgu Sharifah untung dapat pemandu arah sebegini peka dan cakna ni. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey, Cikgu Zakaria, bila kita cakap tentang di sekolah kan, sekolah pendidikan khas ni, dan sementara tu kita nak kongsikan satu istimewa. Sambil Cikgu Zakaria menerima anugerah peringkat kebangsaan ni, anugerah khas Semarak Citra Rasul Sempena Madu Rasul 2020 ni, Sekolah Pendidikan Khas Setapak juga mengadakan majlis Madu Rasul juga. Kalau boleh kita kongsikan ini dimuatkan di Facebook Sekolah Menengah Pendidikan Khas ini, dan mereka memaparkan aktiviti seperti tazkirah, kemudian ada persembahan nasyid dan macam-macam lagi. Cuma cikgu tidak terbabitlah, Cikgu Zakaria. Tidak terbabit. Secara langsung tak adalah masa itu. Tapi ada kenal anak-anak ni yang terbabit. InsyaAllah kenal. Ya. Jadi mereka ni melaksanakan acara Maulid Rasul sendiri bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Sangat-sangat menarik. Anda boleh layari laman Facebook mereka. Cikgu Sharifah, bila dua-dua ni cikgu dan punya sistem pembelajaran dan PNP yang berbeza, apa antara perkara yang cikgu pelajari daripada suami? Sebenarnya kami ni dari belajar dulu pun. Maksudnya dulu saya pernah jadi reader. Tu Zakaria, Cikgu Zakaria. So maksudnya dari situ memang kita dah nampak. Maksudnya saya baca sighted. Jadi dia braille. Jadi dari belajar dulu pun, kalau dari sudut mengajar, dari sudut buku-buku banyak saya bacakan dan dibraillekan. Tapi sekarang tak ada jauh mana pun perbezaan kita mengajar sebab saya guna komputer, dia pun guna komputer juga mengajar. Maknanya sekarang kalau yang sighted tu dia dah boleh baca melalui, kalau nak tengok cari internet ke, carian daripada Google semua dah boleh. Dan saya pun tak ada masalah juga, cuma dari sudut menanda lah, macam menanda buku pelajar, sebab keteperiksaan. So kita kena tolong lah. Kita kena tolong sebab ada pelajar walaupun pelajar pendidikan khas ni, dia ada juga yang guna, yang partial ni dia guna tulisan biasa kan. Jadi kita kena tanda lah. Ini yang B2 ke? Yang rabun? Ya. Ya, okey, baik. Jadi maksudnya dari sudut mengajar ni tak ada masalah. Cuma saya rasa berbeza sikit. Dia lebih banyak tahulah dari saya tentang ICT ni. Oh, okey. Lebih IT savvy. Okey. Baik, Cikgu Zakaria, saya perlu tanya soalan ni. Okey, sekarang ni saya dah baca satu artikel tentang cikgu ingin membawa anak-anak ni ke Menara Gading. Dia nak bersaing dengan individu yang celik, yang biasa, yang sempurna panca inderanya lah, ya, berbanding golongan OKU ni. Jadi antara cabaran yang harus dilalui ialah seperti menghadapi peperiksaan, kadang-kadang ada soalan dalam bentuk graf dan sebagainya. Bagaimana nak disesuaikan dengan mereka ini? Okey, yang pertama sekali, saya berdasarkan pada pengalaman saya, saya masa saya terutamanya di sekolah rendah, memang peta itu bukanlah satu yang asing. Kami hanya tak boleh lukis peta je. Tapi kalau rasa peta, maksud saya raba peta, itu memang satu kemestian. Maksudnya untuk lakar tu buat masa ni mungkin teknologi untuk itu belum ada lagi. Jadi kami belum boleh lagi untuk melakar. Tapi untuk merasa ataupun menyentuh ataupun meraba peta yang telah ditimbulkan, itu sepatutnya tak ada masalah. Jadi saya ingat lagi masa saya sekolah rendah, masa itu belajar ilmu alam, memang guru saya ni
seorang guru yang berpenglihatan tapi mahir untuk mengajar murid yang tidak berpenglihatan, memang ditunjuk dengan saya peta dunia. Masa itu saya belajar sejarah dengan geografi. Jadi dia tunjuk ini Portugal, dia ambil tangan saya, dia sentuhkan lokasi Portugal tu. Kemudian ini dia kata ini jalan Vasco da Gama. Ini jalan Bartolomeu Dias sampai ke Tanjung Pengharapan. Di situ ditunjukkan perbezaan laluan Portugis dengan Belanda. Portugis laluannya di sini. Dia ambil tangan saya itu, ditunjuk satu-satu. Dia ambil jari saya ni, ditunjuk satu-satu sampai ke Melaka. Kemudian, dari Portugis sampai ke Melaka? Dari Portugal sampai ke Melaka? Wow. Kemudian dia bezakan pula, ini laluan Belanda pula. Dia ambil tangan saya, ditunjuk bagaimana daripada hujung Tanjung Harapan tu, dia terus merentas lautan Hindi dan masuk ke Selat Sunda. Jadi saya dapat faham perbezaan laluan pelajaran antara Portugis dengan Belanda. Guru yang masa itu memang memberikan yang terbaik untuk anak-anak muridnya. Ya, betul. Ya. Siapa nama guru tu kalau cikgu boleh sebutkan, kalau cikgu masih ingat? Okey, yang mengajar peta saya adalah Cikgu Rosnah. Cikgu Rosnah. Pastinya jasa Cikgu Rosnah tidak dapat dilupakan. Yang membuatkan cikgu minat dengan sejarah dan disampaikan ilmu ini kepada anak-anak yang nampak Cikgu Zakaria betul mahir dalam sejarah ya. InsyaAllah. Dan yang ajar saya Quran siapa tu? Cikgu Sulaiman, Allahyarhamlah, dan juga Cikgu Salma masih hidup lagi. Ada berhubung dengan mereka? Ada. Ada ya. Cikgu Salma baru hubungi saya semalam. Pasti mengucapkan tahniah lah ya. Baik. Cikgu Zakaria, kepada anak-anak murid yang sedang menonton ini, sama ada yang bekas pelajar ataupun yang masih lagi menuntut, apa pesanan kepada mereka? Okey. Sebenarnya kita dalam hidup ni, kita hidup sebagai apa pun, masa saya sebagai siapa pun, cabaran mesti ada. Tak kiralah kita ni orang tak nampak ke, ataupun orang nampak ke, cabaran tu mesti ada. Jadi kalau kita ni tak nampak, jangan berharap untuk jadi nampak sebab kita tak nak cabaran. Itu salah. Sebab orang nampak pun ada cabaran juga. Jadi kita harus yang pertama sekali terima seadanya keadaan kita ni. Dalam bahasa mudahnya, kita kena redha lah. Redha. Redha dengan keadaan yang kita ni. Yang kedua pula, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Jadi bagi saya lah, jalan penyelesaian yang terbaik ialah, ini bagi saya lah, mungkin bagi orang lain lain cara lah. Bagi saya, jalan penyelesaian yang terbaik ialah akrab dengan Quran. Akrab dengan Quran. Ya, betul. Mesti akrab dengan Quran. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia ni khalifah. Orang yang paling sibuklah ketika itu. Tapi satu benda yang dia tak tinggal ialah Quran. Betul. Sibuk macam mana pun, dia mesti peruntukkan masa hari itu untuk dia baca Quran. Saya kadang-kadang, contoh saya lah, kadang-kadang saya rasa sibuk, jadi rasa tak apalah, Quran tu kita tinggalkan. Itu sebenarnya cara yang salah. Utamakan Al-Quran tu ya. Ya, betul. Dalam kehidupan. Cikgu, terima kasih banyak. Kalau boleh kita nak sembang panjang lagi. Rasanya kalau ada kesempatan lagi kita jemput cikgu kembali, dan juga ataupun kami boleh melawat ke sekolah nanti ya, suatu hari nanti. Boleh. Saya rasa pengetua tak ada masalah tu. InsyaAllah. Lepas-lepas PKP ni kan. Terima kasih banyak dan tahniah sekali lagi diucapkan. Pastinya anugerah ini memberikan inspirasi kepada anak-anak cikgu juga untuk terus berjaya seperti mana cikgu. Dan Puan Sharifah, terima kasih banyak juga kami dan insan istimewa bersisi anda ni. Semoga bahagia bersama keluarga. Terima kasih banyak Cikgu Zakaria Yahya dan juga Puan Cikgu Sharifah Zainah Saidul Rahman bersama dengan kita. Harapnya memberikan inspirasi kepada anda untuk melihat dugaan yang diberikan ini, dan konsep redha itu menjadikan kita lebih kuat untuk menempuh apa saja cabaran yang ada. Emsya berehat seketika. Selepas ini kita bersama dengan seorang individu penyanyi yang kali ini tampil bawa anak dia menyanyi sekali. Dr. Fitri Haris lepas ini di Malaysia hari ini.
mengecewakan. Lumpuh kewarasanku, hilang gerak akalku di persimpangan jalan hidupku. Pernah aku yang menghampakan, pernah jua diriku dihampakan. Lumpuh kewarasanku, hilang gerak akalku di persimpangan jalan takdirku. Ku tak percaya cinta, ku tak percaya bahagia. Kau hadir beri cahayamu yang terang. Ku tak percaya cinta, ingin percaya bahagia. Yang terakhir menyambur hati yang sedang lara. Yang terakhir menyambur hati yang penuh duka. Terima kasih cinta, terima kasih bahagia. Yang terakhir menyambur hati yang sedang lara. Yang terakhir menyambur hati yang penuh duka. Yang terakhir menyambur hati yang sedang lara. Yang terakhir menyambur hati yang penuh duka. Terima kasih cinta, terima kasih bahagia. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Saya alhamdulillah. Salam Mauludur Rasul. Salam Mauludur Rasul. Masya-Allah. Depan sikit Allah. Merah kasut doktor hari ini. Alhamdulillah. Semerah semangat. Sebenarnya semangat. Okey. Kita dah lama tak jumpa kan? Betul. Itulah dia. Dan kabarnya sekarang ni ada satu projek baru bersama dengan isi keluarga. Isi dah jadi apa? Manager lah kan? Isi manager. Isi manager. Betul anak jadi featuring ke macam mana? Anak featuring lah untuk special project untuk Maulid ni kan. Saya pun sebenarnya tak jangka juga kan. Biasanya dia ni pendiam kat rumah belajar je kan. Jadi bila sesekali kita try. Alhamdulillah okey. Okey. Bawa anak tak hari ni? InsyaAllah. Mari kita tampil. Silakan. Oh, ni anak ini. Alah, malu-malu, comel. Macam adik pun dia je. Handsome lah hari ni. Cakap. Nama siapa? Nama. Ryan. Ryan. Sama kan nama dengan anak saya. Ni generasi tertentu ni nama dia Ryan kan. Dia banyak guna nama. Nama Ryan. Nama-nama yang moden kan. Nama-nama moden itulah dia. Macam mana best tak kerja dengan ayah? Panggil ayah ke apa? Panggil apa?
Abi. Abi. Dia macam tu, dia cakap satu-satu dia cakap. Kalau tanya sepatah-sepatah dia jawab. Okey. Ikut siapa yang Fitri? Ikut Abi ke ikut apa panggil mak apa Umi? Dia panggil mama dia. Mama. Ni apa ni soft spoken ni ikut Abi ke ikut mama? Tak tahu. Dia pun tak pasti. Tak pasti. Seronok tak nyanyi sekali dengan Abi? Seronok. Cakap Abi tu Kelantan. Abi. Saya semua Abi. Best tak? Abi garang tak? Tak garang? Tak garang. Ambil masa juga Kena tengok jawab. dia. Dia macam fikir dulu macam. Boleh tak Abi jawapan ni? Perasaannya kerja dengan anak macam mana? Okey, satu perasaan yang barulah kan. Saya sebenarnya memang nak cari talent yang baru. Adalah sebelum-sebelum ni cubalah reki dan sebagainya tapi yalah bukan senang sebenarnya nak dapat talent sekarang ni kan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi bila saya tengok anak saya ni, saya memang nak sebab suara budak ni dia ada suatu sense yang innocent, kesucian dia. Kesucian kan. Maksudnya dia kalau kita dengar tu dia masuk hati. Kalau kena pada lagunya. Macam Ryan ni dia kelebihan dia adalah English language lah, pasal dia memang besar dekat UK apa semua dengan English apa semua. Jadi itu kelebihan untuk dia lah. Dan lagu yang hari ni pun yang kami nak buat lagu English. So English kita bagi dia lah. Sebab English saya nanti jadi Negeri Sembilan. Okey. Jadi dia British English ni. Dia British English. Okey. Cuba sebut water. Air British sebut apa? Water. Water juga. Bukan Wah. Kita dah utara dah tu. Dia dah utara dah tu. Dah bunyi Melayu sikit. Dia pun excited kan? Okey. Jadi judul lagunya ialah The Chosen One. The Chosen One. The Chosen One lah. Lagu ni sebenarnya saya buat medley cover yang dipopularkan oleh Haris J dan juga satu qasidah lah. Jadi kita gabungkan, kita make it soothing lah, maksudnya bagi slow tempo dan sebagainya lah. Kalau yang tadi Fitri nyanyikan yang terakhir, betul. Apa sebenarnya yang terakhir ni pula sebenarnya lirik oleh saya buat lirik ini daripada isi hati saya lah. Untuk isteri saya lah. Yang terakhir kan. Jadinya lagu dicipta oleh Awi Rafael. Sebab tu sound dia ada little bit different kalau dengan nasyid yang sebelum ni saya sampaikan lah. So it's a new sound lah. Baik. Ni PhD apa? Islamic Music Musicology, Islamic Musicology. Pastinya ada sesuatu yang baru akan diperkenalkan lah nanti. InsyaAllah. Di Malaysia. Dalam tempoh yang tahun ni kan agak sukar untuk semua orang. Betul. Bagi doktor sendiri melihat tahun ni untuk menyampaikan hasil kerja, karya dan sebagainya, susah sikit tak doktor? Dia sebenarnya dia 360 lah. Maksudnya sangat-sangat susah. Bukan susah sikit, tapi kalau kita tidak pandai cari peluang. Sebab tu kita pandai saja menyanyi tak boleh. Tapi kena pandai cari peluang. Sebab bila pandai cari peluang ni baru kita boleh hidup lah. Sebab tu sebab saya faham ramai rakan-rakan yang terkesan lah. Maksudnya daripada career full time menyanyi kena divert. Maksudnya berniaga dan sebagainya kan. Dan benda ni macam push factor juga. Kadang-kadang kita tak realise yang kita ada potential yang lain. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu kita menyanyi je. Tapi bila kita dah kena macam ni online dan sebagainya, rupanya aku ni bagus buat YouTuber content, YouTube content kan. So benda-benda tu. Selagi tak dicabar tu kita tak buat. Betul. Sebab kita ni ada tendensi untuk berada dalam kita punya lingkungan je. Betul. Sebab kita dah terbiasa kan. Betul kan? Apa pandai masak? Pandai masak. Memang ada pandai masak. Tidak. Betul, mi goreng sedap. Ini cerita tentang doktor dan keluarganya. Okey, jadi mungkin selepas ni ada perancangan nak buat lagu baru dengan Ryan. Ada perancangan. Saya akan mulakan dengan beberapa lagu-lagu melibatkan fardu ain lah. Yang lebih ringkas, yang lebih simple lah untuk didengari lah. Tapi dalam bentuk yang easy listening lah, easy listen, maksudnya relax sahajalah. Sebab Ryan ni dia minat. Dia sangat-sangat minat. Maksudnya di awal tu masa saya buat MV masa bulan puasa lepas pun dia yang jadi cameraman. Kan, macam tracking kan, kita nak tracking tu kan, orang pakai ni kita letak periuk, kita tolak, nak bagi tak gegar, stabilizer tak ada. Dia lah yang tolak periuk tu kan. Pandainya Okey, bagus. Ada potensi ni. Kita nantikan projek bersama selain daripada lagu yang akan dipersembahkan ni, dia apa? The Chosen One ya. Chosen One. Fitri, terima kasih banyak-banyak. Ryan, terima kasih banyak. All the best. Good luck. Terima kasih. Kita sampai penghujung. Kita tinggalkan anda dengan Fitri dan juga Ryan dengan lagunya The Chosen One. Jadi kepada anda semua, kekal selamat, duduk di rumah, jaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Harap anda semua sihat-sihat selalu kan. Jumpa lagi Yastin. Assalamualaikum. Jumpa selalu. Bye. Silakan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib
بك خير الخلق كلهم. You came into this life, brought up as an orphan child, through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You show just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world would never be the same. Rasulullah, Habiballah, Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah, Habiballah, Allahumma salli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. You brighten up my day. Where you stay? With every breath I take, I'll never leave your way. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain. Muhammadun sayyidul kaunaini wa